Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Okay. Ni soalan yang Puan bagi 2 minggu lepas, iaitu kalau kita tengok soalan ni, berdasarkan gambar raja di bawah diberi hal laju putaran GA 1500 putaran per minit. Jumlah gigi setiap gear adalah seperti dalam jadual. Okey. So, diminta kita carikan nilai laju putaran GB. Kemudian, gear apakah yang berada dalam keadaan majmuk, kenapa? Kemudian dia minta kita cari nilai hal laju putaran gear C, gear D, dan kemudian nisbah hal laju gear D terhadap gear A. Okey. So, pertama-tamanya kita kena tulis balik lah apa maklumat yang kita dapat. Elok-eloknya kena tulis balik. Kalau tidak, kita tak nampak macam mana rumus apa yang kita nak guna. Okey. So, yang kita dapat adalah ada 5 perkara. Itu hal laju gear A 1500 putaran per minit ataupun ppm. Kemudian bilangan gigi gear A. So, kita kena tulis dalam bentuk simbol TA. TA sama dengan 50, TB 150, TC 80, TD 250. So, bila kita tulis semula maklumat ni dalam bentuk simbol, so adalah lebih mudah. Jadi, kita takkan tersilap ambil nilai sesuatu nilai yang apabila dimasukkan dalam rumus. Ni Puan perhatikan dalam setiap jawapan kamu tersilap ambil nilai dan menggantikannya di dalam rumus. Sebab tu dapat jawapan yang salah. Okey. Kita tengok soalan A, nilai hal laju putaran gear B. So, kita tengok gear B ni dia bersambung mudah dengan gear A. Okey. Sentuhan mudah. A dan B bersentuh. Okey. So, kita boleh cari dah putaran gear B ni mengikut rumus gear mudah. So, secara amnya gear B ni, hal laju putaran gear B ni kita boleh tulis sebagai omega B sama dengan berapa dah kan? So, kita nak cari omega B ni berapa. So, kita tulis persamaan. Hal laju dia sama juga dengan persamaan gigi. So, omega B bagi dengan omega A sama juga dengan TA per TB. So, tinggal nak masuk nilai saja. So, yang kita nak cari omega B, hal laju putaran GB. Jadi, kita susunlah balik rumus ni supaya di sebelah kiri ni tinggal omega B saja. Okay, so omega B, hal laju gear B sama juga dengan TA per TB darab dengan hal laju gear A. So, kita boleh terus masukkan je lah nilai tu sebab kita dah ada nilai TA, TB dan omega A. So, masukkan nilai 50 bahagi 150 darab 1500 dan kita akan dapat jawapan hal laju gear B sebagai 500 putaran per minit. Mudah sahaja. So, kita tengok soalan yang seterusnya. Untuk soalan B, okey, dia minta kita cari gear apakah yang berada dalam keadaan majmuk. Okey, gear apakah yang dalam keadaan majmuk dan ditanya kenapa. So, kalau kita tahu apa maksud gear majmuk, kita akan perhatikan. Kalau kita tengok dalam gambar raja, B dan C ni nampak bulatan tu berjindit. Maksudnya dalam keadaan majmuk kerana ianya berkongsi syaf yang sama. Untuk gear B dan gear C adalah dalam keadaan majmuk kerana berkongsi syaf yang sama. Jadi, apakah nilai hal laju putaran gear C? Adakah kita perlu kira pula gear C ni berapa? Kita tak perlu kira sebab kita tahu gear C dengan gear B adalah dalam keadaan majmuk. Jika gear B bergerak dalam keadaan 100 ppm, maka C pun 100 ppm sebab syafnya sama. Jadi, sekarang ni gear B tadi kita dah kira. Kita dah dapat 500 ppm. Jadi, nilai gear C juga adalah 500 ppm. So, oleh kerana gear B dan gear C adalah dalam keadaan yang majmuk, maka laju mereka juga adalah sama. Tadi kita dah kira
omega B ataupun halaju GB sebagai 500. Maka halaju GC sama juga dengan 500. Settle. Okay. Next soalan adalah soalan C. Dia tanya nilai halaju putaran gear D. So kita boleh tulis dia sebagai omega D. So omega D ni berapa? So kita boleh guna rumus yang lebih kurang macam soalan A tadi. Kalau kita tengok gambar aja, D dan C bersentuh kan? D dan C bersentuh. Bukan D dengan B. Jangan keliru tengok gambar tu. Tengok hujung belakang tu disentuh dengan siapa. So, D dengan C ni bersentuh. Maka kita boleh tulis persamaan ini. Halaju gear D bahagi halaju gear C sama juga dengan bilangan gigi C bahagi dengan bilangan gigi gear D. So, kita susun atur balik sebab kita nak cari halaju gear D. So, kita letak semua sebelah kanan. Tinggal halaju gear D saja sebelah kiri. Kita susun macam ni senang. Kita terus dapat jawapan saja nanti. So, masukkan nilai. TC tadi 80. Bagi dengan TD 80. Dan darabkan dengan WC 500. Kamu kena ingat. Kamu kena guna jawapan yang kamu dah dapat. Ada pelajar yang gunakan WA. Saya tak faham bagaimana D boleh bersentuh dengan A. Sedangkan D bersentuh dengan C. B yang bersentuh dengan A. Kamu tak boleh gunakan halaju gear A. Yang soalan yang jawapan yang kamu beri kepada puan sebelum ni, kamu darabkan dengan 1,500. Memang totally salah. So, inilah jawapan sebenarnya. 80 bahagi 250 darab 500. Dan kamu akan dapat jawapan halaju gear D sebagai 160 ppm. Okey, kita tengok soalan yang last sekali. Biasanya memang kalau dalam soalan-soalan dia majmuk, memang dia akan tanya paling last sekali mesti dia tanya nisbah halaju. So dia akan tanya apakah halaju gear penurut terhadap gear pemacu. So kali ni gear penurut tu gear D lah. So gear pemacu tu gear A. So dalam soalan ni dia tanya nisbah halaju gear D terhadap gear A. So macam mana kamu tulis nisbah? Nisbah ni N lah. N. Untuk halaju gear D terhadap GA. So biasanya pun tulis macam ni lah. DN kecil. Yang kat bawah kecil tu D A. Pulanglah kamu nak tulis N saja pun boleh juga. Okay. Kalau puan tengok jawapan-jawapan yang kamu bagi sebelum ni, memang macam sepatutnya tak berlaku lah jawapan yang macam tu. Tapi semuanya dapat betul. Cuma sekarang ni puan perhatikan kamu gunakan rumus yang ni. Boleh je. Memang betul pun halaju penurut bagi halaju pemacu sama je dengan hasil darab gigi pemacu bagi dengan hasil darab gigi penurut. Tapi memandangkan kamu tadi dah kira dah pun halaju gear D dengan halaju gear A. Jadi kamu dah ada nilai tu. Buat apa kamu nak gunakan bilangan gigi lagi? So kamu boleh dapat dengan mudah sekali. N ni sama juga dengan WD bagi WA. Halaju gear D bagi halaju gear A. Jadi kamu terus masukkan nilai 160 bagi 1,500. Yang kamu dah ada tadi ni. 160 ni kamu dah dapat tadi dalam soalan D. 1,500 ni memang diberi. Okey? Gunakan kereta kamu terus dapat je. Nisbah gear ni sebagai 0.107. Hari tu dah lah kamu salah tulis rumus. Lepas tu guna pula bilangan gigi tu. Tak kena lah. Jadi kalau dah ada halaju gear pemaju dan halaju gear penurut, teruskan saja. Isi aja nilai dia. Melainkan kalau kamu ni tak ada nilai halaju penurut atau nilai halaju pemacu, barulah kamu boleh guna hasil darab bilangan gigi. Okey, mudah saja kan? Dan terima kasih dan puan harap puan akan
Puan harap kamu dapat menjawablah soalan yang Puan bagi pada hari ini. Dia lebih kurang juga. Dan Puan harap kamu dapat rujuk nota-nota yang Puan beri sebelum ini untuk jawab soalan yang Puan bagi pada hari ini. Okay, terima kasih.